Selamat sejahtera murid-murid. Berjumpa kembali. Pada episod kali ini, kita akan membincangkan topik rantai makanan dan siratan makanan. Lihat kepada gambar-gambar yang dipaparkan. Cuba murid-murid teka, apakah jenis makanan yang dimakan oleh haiwan ini? Ya, haiwan ini makan tumbuhan sahaja. Jenis haiwan ini dikenali sebagai herbivore. Cuba lihat kepada gambar-gambar ini pula. Apakah jenis makanan yang dimakan oleh haiwan ini? Ya, haiwan ini makan haiwan sahaja. Jenis haiwan ini dikenali sebagai carnivore. Seterusnya, mari kita lihat kepada gambar-gambar ini pula. Apakah jenis makanan yang dimakan oleh haiwan ini? Ya, haiwan ini makan kedua-dua, iaitu tumbuhan dan haiwan. Jenis haiwan ini dipanggil sebagai omnivore. Hidupan saling bergantung antara satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Tumbuhan boleh membina makanan sendiri. Dengan itu, tumbuhan dikenali sebagai pengeluar. Haiwan mendapat makanan daripada tumbuhan atau haiwan lain, maka haiwan dikenali sebagai pengguna. Rantai makanan bermula dengan tumbuhan, iaitu pengeluar, dan diakhiri dengan pengguna. Padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh helang. Rumput dimakan oleh belalang, dimakan oleh burung. Rumpai air dimakan oleh berudu, dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan besar. Murid-murid, mengapa haiwan membiak? Ya, haiwan membiak untuk memastikan zuriatnya kekal di bumi. Keadaan ini juga dikenali sebagai kemandirian. Apakah itu kemandirian? Kemandirian bermakna tumbuhan dan haiwan dapat meneruskan kehidupan atau kewujudannya. Hidupan melakukan pelbagai cara untuk memastikan kemandirian spesies. Haiwan memastikan kemandirian spesies dengan bertelur banyak atau melahirkan anak yang banyak, menjaga dan melindungi telur atau anak. Murid-murid, mari kita lihat beberapa contoh ciri-ciri khas haiwan untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Menyembunyikan telur. Burung bertelur di dalam sarang. Penyu menimbus telur dalam pasir. Rama-rama bertelur di permukaan bawah daun. Menjaga telur dan anak. Burung mengeram dan melindungi telur hingga menetas. Ikan talipia menyimpan anak di dalam mulut. Udang membawa telur di dalam perut. Menghasilkan telur yang mempunyai ciri khas. Telur katak diliputi oleh lapisan lendir. Telur lipas disimpan di dalam kampit yang keras. Haiwan. Murid-murid, bagaimanakah haiwan yang beranak menjaga dan melindungi anak mereka? Ya, ada pelbagai cara. Kucing dan lembu menyusu anak. Harimau dan ular menyerang apabila diganggu. Kangaru membawa anak di dalam kantung. Gajah dan kuda belang hidup berkumpulan. Murid-murid, ada sesetengah haiwan menyembunyikan telur-telurnya. Contohnya adalah seperti yang dipaparkan. Haiwan, tempat telur disembunyikan. Cicak, di tempat tersorok. Siput babi, di celah batu atau belukar. Kupu-kupu, di bawah permukaan daun. Nyamuk, di air yang tenang di tempat yang teduh. Kumbang, di dalam lubang di bawah tanah atau dalam kayu. Penyu, ditimbus di dalam pasir. Murid-murid, tumbuhan juga memastikan kemandirian spesiesnya dengan cara mempunyai ciri khas tumbuhan, pencaran biji benih. Tumbuhan perlu menyebarkan biji benih jauh daripada pokok induk untuk mengelakkan persaingan. Ejen pencaran, ciri khas dan contoh, air ringan, tidak
telap air, terdapat ruang udara di dalam buah, contoh buah kelapa, buah teratai. Angin ringan, bersaiz kecil, berbulu atau bersayap, contoh meranti, angsana, lalang. Mekanisme letupan. Lapisan luar akan menjadi tegang dan pecah apabila matang. Contohnya, buah getah, buah kembung. Haiwan berwarna cerah, boleh dimakan, berbau wangi. Contoh, rambutan, mangga. Mempunyai cangkuk yang dapat melekat pada bulu haiwan. Contoh, kemucuk dan semalu. Siratan makanan. Murid-murid, cuba kita menghubungkaitkan beberapa rantai makanan untuk membentuk siratan makanan. Contoh, padi dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh ular. Padi dimakan oleh burung pipit, dimakan oleh ular, dimakan oleh burung helang. Padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh burung helang. Ketiga-tiga rantai makanan di atas boleh digabungkan. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung helang. Padi dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung helang. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung helang. Rumpai air dimakan oleh berudu, dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan besar. Rumpai air dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan besar. Rumpai air dimakan oleh jentik-jentik, jentik-jentik dimakan oleh ikan kecil, ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Apakah kepentingan siratan makanan? Siratan makanan penting kerana dapat mengawal bilangan hidupan dalam suatu habitat. Bila bilangan hidupan tetap dikawal, keseimbangan alam akan kekal. Bila siratan makanan terganggu, bilangan haiwan yang tertentu akan bertambah atau berkurang. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat maju jaya.